Segmen Sihat Minda yang kita janjikan kita bawakan pada pagi ini 8.30 pagi bersama dengan dua narasumber yang sudah pun bersedia di sebelah kiri. Wali, apa kata kalau kita sapa saja? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, selamat datang ke Studio Rampai Pagi. Kami ucapkan kepada Tuan Udi Luqman Basri, Pegawai Komuniti Psikologi, dan Tuan Ahmad Syakirin Zulfairi bin Ahmad Syukran, Pegawai Psikologi SKIP. Ke Studio Rampai Pagi pada pagi ini, apa khabar semuanya? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi pertama sekali kita ingin mengucapkan selamat datang ke Rampai Pagi. Dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita yang menyaksikan pagi ini untuk segmen Sihat Minda, kesihatan mental lelaki. Satu tajuk yang jarang-jarang kita perkatakan ya. Tetapi alhamdulillah dengan perkongsian sebegini mudah-mudahan akan membuka minda kita ini ya akan kepentingan tajuk ini, kesihatan mental lelaki. Betul. Jadi selesa saya panggil Tuan Udi, Tuan Luqman. Udi. Tuan Udi ya. Dan Tuan Syakirin boleh ya. Boleh. Jadi untuk memulakan ruangan wawancara kita ini, kita akan bersama dengan narasumber kita yang pertama ni Nisa ya. Mengenai dengan tajuk kesihatan mental lelaki ini, kita ingin bertanyakan pertama kepada Tuan Udi terlebih dahulu ya. Jadi segmen Minda Sihat pada kali ini membawakan satu topik yang agak menarik untuk dibincangkan mengenai kesihatan mental lelaki. Jadi mungkin Tuan Udi boleh menerangkan dengan lebih lanjut mengenai dengan topik kita ini dan adakah sebarang kaitannya juga dengan bulan November ini. Tuan Udi silakan. Okey, terima kasih Tuan Wali dan Puan Nuranisa serta pihak penerbit kru Rampai Pagi kerana sudi memberikan kami berdua ruang untuk mengongsikan beberapa maklumat penting pada rancangan Rampai Pagi ini. Khususnya mengenai kepentingan kesihatan mental lelaki dan kesejahteraan para lelaki dan juga inisiatif bulan November yang dipanggil Movember. Betul. Isu-isu yang terkait dengan kesihatan mental dan kesihatan dan kesejahteraan emosi dan minda semakin mendapat perhatian dan sudah mula dipersoalkan dan dibicarakan secara terbuka di kalangan masyarakat dunia pada masa inilah, especially selepas pandemik COVID-19. Dan perkara ini kan ia sudah terjadi di Brunei Darussalam jap. Walaupun demikian masih tetap ada segelintir dari pihak masyarakat yang masih menghadapi isu-isu kesihatan terutama yang berkaitan dengan kesihatan mental dan kesejahteraan. Biasanya kan isu-isu ini adalah sesuatu yang diambil remeh-temeh dan dianggap kurang penting untuk diambil perhatian. Jadi perspektif negatif sebegini ini dikatakan lebih ketara lagi di kalangan para lelaki. Ya, betul. Justru itu juga sebagai satu platform untuk menangkis perspektif negatif ini ataupun stigma. Ada beberapa inisiatif global yang telah sedang dijalankan. Salah satunya adalah pergerakan Movember. Dalam English itu ia dipanggil Movember Movement. Yang diungkayahkan setiap bulan November pada setiap tahun di peringkat dunia yang akan berlangsung je di Brunei je soon. Jadi isu-isu kesihatan seperti kesihatan mental dan kesejahteraan emosi lelaki ini dan juga isu-isu kesihatan fizikal lelaki seperti kanser prostat, kanser testicular dan lain-lain itu akan dibincangkan secara terbuka. Dan ini adalah untuk membantu membawa perubahan serta memberi peluang dan keyakinan kepada lelaki untuk belajar dan bercakap tentang kesihatan mereka dan mengambil tindakan apabila diperlukan. Jadi ini juga merupakan salah satunya kenapa kami di sini pagi ini untuk cuba mengurangkan stigma ataupun perception yang negatif mengenai isu-isu kesihatan lelaki terutamanya kesihatan mental lelaki. Baik, alhamdulillah ya. Itulah sedikit penjelasan daripada Yang Mulia Tuan Udi ya berkenaan dengan tajuk kita pagi ini. Betul. Kesihatan mental lelaki. Kesihatan mental yang lelaki. mana pada bulan November ini ada satu sambutan ya. November itu movement Movember Movement. Movember Movement ya. Ini khusus untuk lelaki sahaja. Oh,
tapi ianya terbuka untuk publik juga. bersama Ya, publik. ya. Ada plan-plan yang akan diungkayahkan di Brunei di masa Pastinya akan semua datang. orang juga boleh menyambutlah. Ia satu kesedaran global berketepatan lah dengan Movember ataupun Men's Health Awareness Month lah yang sering dikaitkan dengan bulan November. Jadi memang topik ini adalah penting, terutama sekali topik kesihatan mental dan masih lagi ramai orang-orang luar sana ataupun lelaki luar sana mempunyai kesukaran ni untuk bercakap secara terbuka mengenai isu-isu kesihatan mental mereka. Jadi seterusnya saya ingin ajukan soalan ini kepada Tuan Syakirin. Mengapa perkara ini terjadi? Silakan. So ramai lelaki membesar dengan anggapan bahawa menunjukkan emosi ini adalah tanda kelemahan. So dari kecil lagi mereka sering diajar untuk jadi kuat atau jangan tunjuk lemah. Yang akhirnya membentuk cara pemikiran bahawa meluahkan perasaan itu tidak maskulin. Lama-lama ini membuatkan mereka lebih memilih untuk mendiamkan diri walaupun sedang berdepan dengan tekanan dalaman. Kadang-kala ini juga disebabkan oleh perasaan takut untuk dinilai, disalahfaham atau dilihat sebagai kurang kelakian, less of a man. Dan persepsi negatif inilah yang membuatkan lelaki merasa jangal dan sukar untuk berkongsi perasaan atau emosi mereka dengan orang lain. Walhal berbicara atau berkongsi emosi bukanlah tanda kelemahan, tapi ia adalah tanda keberanian dan kesedaran diri, which is self-awareness. Betul sekali ya. Kalau kita amati ramai laki-laki yang tidak ingin meluahkan perasaan mereka ini adalah disebabkan oleh dilabel dengan lemah ataupun orang tidak maskulin. Betul Di sekali. sanalah sebetulnya Movember ataupun tahap kesedaran ini perlu dipraktikkan oleh semua peringkat masyarakat, terutama sekali wanita. Kerana dalam keluarga kan kita membesarkan anak-anak kita ni, terutama anak-anak lelaki, dengan ni orang perasaan yang jangan takut untuk meluahkan perasaan, jangan takut sekali. untuk melihatkan emosi dan sebagainya itu. Jadi kalau kita ni mendidik terlalu keras, ya, ini akan mengakibatkan mereka kadang-kadang susah untuk meluahkan ya apa yang mereka hadapi pada ketika itu. Tuan Syakirin, seperti yang Tuan katakan tadi, self awareness ini saya kurang sedikit ya memahami mengenai perkara tersebut. Tapi self awareness itu adalah salah satu perkara yang penting. Jadi mungkin Tuan Syakirin boleh mengungsikan apa tanda-tanda awal yang mungkin boleh menunjukkan bahawa seseorang lelaki itu khususnya sedang menghadapi masalah kesihatan mental. Walaupun nampak daripada luaran, mereka tu macam okey-okey saja, macam biasa-biasa saja. Tuan Syakirin. Okay, so ada sesetengah lelaki pandai menyembunyikan emosi mereka. Tapi perubahan kecil boleh jadi petanda. Contohnya, bila mereka menjauhkan diri dari kawan atau keluarga, hilang minat terhadap hobi atau apa-apa yang mereka melakukan sebelumnya, cepat marah atau mood yang kerap bertukar-tukar, atau mengalami isu susah tidur atau kualiti tidur yang berkurang. Semua ini adalah tanda-tanda amaran awal. Ada juga setengah individu yang mula bekerja berlebihan atau cuba alihkan perhatian dengan cara lain, seperti menggunakan telefon bimbit atau bermain game terlalu lama yang mengakibatkan prolonged screen time, bersenam secara berlebihan atau sentiasa sibuk supaya mereka tidak perlu memikirkan tentang perasaan mereka. Walaupun perubahan sebegini nampak kecil, ia tetap boleh jadi petanda amaran atau amaran yang awal. Yang penting ialah kita perasan bila seseorang itu nampak lain dari biasa, dan pada masa itulah sebenarnya mereka paling perlukan sokongan. Betul sekali. Kita ni melihat apabila kaum lelaki-lelaki itu mula membuat perubahan, sebagai contoh rajin bersenam itu adalah satu
Itu tanda reaksi yang kita positif ya. Ternyata itu rupanya adalah antara tanda-tanda juga sebenarnya. Kalau itulah berlebihan. Berlebihan. Baik. Dia memanglah ada maksudnya Yana mau perubahan-perubahan balik ke kecil. rumah lah ni. Ataupun Dalam melebihkan masa semasa. di kafe-kafe. Mungkin kebiasaannya dia sebegini, tapi tiba-tiba suatu hari dia berubah lagi. Ni orang makin menjauh dari orang, makin indah mau bercakap Main ataupun telefon bata, main telefon, di gym berjam-jam. Betul. mengejar endorfins yang murahan orang tu. Jadi bagi Tuan Udi pula, bagaimana ataupun ahli keluarga ataupun rakan-rakan dapat membantu kaum lelaki yang mungkin berhadapan dengan perkara ini? Sokongan itu bermula dari awal lagi. Ya, sokongan itu dapat dimulakan dengan mencipta ruang yang selamat untuk berbincang. Tempat di mana individu itu tidak dinilai ataupun dikritik lah. So, daripada kita ni bertanya, apa masalahmu? Kenapa kau ni? Macam tu kan? Kita boleh menukar cara kita ni berkomunikasi dengan menanyakan soalan-soalan penting seperti, aku rasa orang ni macam diam-diam saja lately ni. Okey kah? Gitu. Kita ni ubah cara kita ni berkomunikasi lah. Approach kita ni lah. Jadi, sebagai ahli keluarga ataupun kawan-kawan rapat ataupun rakan sekerja kan, kita boleh melatih diri kita ni agar lebih banyak mendengar daripada kita ni bercakap. Empathy kirakan. Dan kita ni boleh beritahu atau ingatkan mereka bahawa it's okay to not be okay. Kadang-kadang cukup dengan sekadar berjalan, kita ni bawa jalan sama-sama, bawa mengopi ataupun tanya kabar sekali-sekala, ataupun boleh membuat perbezaan besar dan impak yang positif kepada mereka yang mengalami tekanan emosi. Kita ni dah tahu. Betul. Bawa saja, jemput saja. Dan ia digalakkan mereka dengan cara lembut dan sabar dan penuh kefahaman lah untuk cuba mencari bantuan dan sokongan. Perkara ini walaupun nampak kecil, tapi ia boleh menjadi sesuatu bentuk sokongan dan dorongan yang sangat bermakna bagi mereka. Yang penting sekali, kita cuma perlu memberikan mereka ruang selamat ataupun safe space lah, open discussion, dan jangan terlalu cepat menghukum ataupun judgmental. Betul. Judgmental. Jadi macam mana dengan kita ni menjadi seorang pendengar yang baik ya dan mengambil perhatian mengenai mereka ini akan dapat membantu lelaki ini menyelesaikan masalah mereka menurut Tuan Udi sendiri? Dengan apa yang saya sebut tadi kan, satu word itu empathy. Kita cuba mereflect diri kita ni dengan orang yang kita rasa memerlukan bantuan. Kalau sekiranya individu itu mempunyai, kita ni rasakan, ia ni lain daripada biasa yang kita kenal, kita cuba approach saja. Bila dia mula membuka dirinya dari segi conversation kan, kita perlahan-lahan mendengar. Kadang-kadang satu isu itu semestinya kecil. Ia cuba membuka hatinya untuk meluahkan perasaannya yang dapat kita ni cari source-nya yang membuatkan dia rasa bimbang, dan secara long term ia akan merasa yang akan mengganggu adalah fikirannya tu dari segi mental physical itu jadi from anxiety to depression. Jadi siapa mereka-mereka ini yang perlu menjadi pendengar yang baik bagi mereka? Ahli keluarga ataupun rakan-rakan masyarakat sekeliling, siapa mereka ini? Yang pertama kali social support. Social support ini adalah orang yang kita ni dapat percayai. Orang pertama adalah seperti ibu bapa. Yang kita ni paling rapat. Kedua adik-beradik. Yang kita ni dapat percayai. Dan kawan-kawan. Bukan semua kawan yang kita ni dapat percayai. Kadang-kadang kita ni share, kita ni punya thoughts and feelings. Tapi indah tu kan, the confidential. The confidential, yeah. Dan selain daripada itu kan, kita ni boleh bincangkan walaupun benda itu sangat sensitif, kalau sekiranya individu itu ragu-ragu dengan apa yang kan dicarinya tu, di solve-nya tu, diluahkannya tu, dia boleh mencari orang, dia boleh approach orang-orang profesional seperti counselling
psychologist ataupun mental health support. Kalau sekiranya ragu-ragu je untuk berjumpa, kami ada membukakan talian harapan untuk the public, which is available 24/7. Ya, talian harapan 145. Di sana kita individu tersebut boleh bertanyakan, meminta pendapat, saranan, ke mana tujunya, macam tu kan. Dan orang yang menjawab di sana tu secara anonymous akan memberikan bantuan lah dan petunjuk, referral maksudnya. Baik, menarik sekali ni Mahirah. Nisah ya. Perkongsian daripada Yang Mulia Tuan Udi sebentar tadi berkenaan dengan kesihatan mental lelaki ini ya. Betul sekali. Jadi kita sebagai ahli keluarga juga mempunyai tanggungjawab apabila ahli keluarga kita ni, terutama kaum lelaki tu datang pada kita untuk ingin menguraikan masalahnya, perlulah kita kekalkan minda terbuka dan mendengar tanpa menghukum. Betul. Jadi banyak lagi ingin kita tanyakan sebetulnya kepada narasumber kita, tapi sebelum itu kita akan berehat seketika, kembali selepas ini. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Okay, Ruang Sihat Minda kita bawakan sekali lagi bersama dengan dua narasumber kita, Tuan Udi Luqman Basri dan Tuan Ahmad Syakirin Zulfairi bin Ahmad Syukran, segmen kesihatan mental lelaki pada hari ini topiknya. Dan kita teruskan, saya tanya soalan seterusnya kepada Tuan Syakirin. Mungkin dapat dikongsikan Tuan, apakah antara cara-cara praktikal yang seorang lelaki boleh lakukan untuk menjaga kesihatan mental mereka seharian? Silakan. Okey, sebenarnya tips atau cara-cara praktikal yang ingin saya kongsikan ini bukanlah bukan perkara baru. Dan ia mungkin nampak macam benda kecil tapi boleh mendatangkan impak yang besar. Antaranya cuba bersenam secara tetap, dapatkan tidur dan rehat yang cukup dan ambil pemakanan seimbang kerana ia boleh membantu kawal mood dan tenaga kita ni. Ambil rehat sekejap dari kerja, luangkan masa di luar rumah atau membuat aktiviti yang mengembirakan pun boleh kurangkan tekanan atau stres. Paling penting, luangkan masa untuk berhubung dan berbual dengan seseorang yang dipercayai, sama ada kawan atau ahli keluarga. Jangan pandang ringan amalan mindfulness atau kerohanian seperti memanjatkan doa, walaupun hanya beberapa minit untuk bermuhasabah atau bersyukur, ia boleh bantu tenangkan fikiran dan emosi. Betul sekali ya. Itulah kadang-kadang perkara-perkara asas ataupun basic sebegini. Apabila kita ni terlepas pandang dan juga tidak melakukannya, ia boleh saja mendatangkan kesan sampingan yang negatif ya. Kalau dulu asalnya rajin bersukan, kali tertinggal tersukannya, dulu malah lepak. Tiba-tiba dibawa hangout, hilang dia. Mungkin ada perubahan di sana. Di sana adalah orang sekelilingnya nampak tu. Tapi saya suka terma mindful living itu. Bila kita bangun pagi, kita setkan niatlah pada pagi itu. Setiap hari ada hari yang baru untuk kita melakukan sesuatu yang baru, ataupun apapun yang kita lakukan pada hari itu,
perlu ada niat kan. Kalau ini orang tanpa niat ni, ia memandu tanpa tujuan. Kemana ya? Kemana hala tujuannya? Kemana? Jadi buat perancangan ya. Saya suka dengan perkongsian daripada Tuan Syakirin sebentar tadi ya. Mudah-mudahan selepas ini kita ini akan lebih teratur lah ya, dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan Syakirin tadi. Kita beralih semula kepada Tuan Udi lagi. Kalau seorang lelaki itu rasa segan ataupun ragu-ragu untuk mencari bantuan profesional ya, tadi ada dikongsikan psikologis, kaunselor, talian 145 sebagainya ya. Apa langkah pertama yang boleh diambil untuk mula menjaga kesihatan mentalnya sendiri? Salah satunya adalah kesedaran. Yang kita ni sebut tadi kan, mindfulness. Individu itu sebaiknya ia mengaku dan menerima yang ia merasa sesuatu yang dah normal. Ia merasa ada yang tak kenal lah, kirakan. Jadi perkara itu adalah salah satu step towards improvement kepada dirinya. Ia mencari jalan untuk memperbaiki dirinya dari segi mental, physical dan spirituality. Betul. Dari sana juga individu tersebut boleh cuba mencari denganlah untuk bercakap. Seperti yang saya katakan tadi kan, diluahkan, mencari tempat untuk curhat kepada orang yang kita ni percayai. Ada lagi salah satu cara, kan emosi ini ia memerlukan satu outlet, outlet physical, macam exercise lah apa. Salah satunya juga kalau sekiranya ada tempat orang dengannya bercerita, dia boleh journaling, diary writing. Ini semestinya orang akan baca, dia boleh tulis apa saja walaupun satu sentence sebelum dia tidur, lepas tu dia kuyak buang, tak payah. Betul. Yang penting ada outlet untuknya meluahkan perasaannya. Kadang-kadang apa yang ditulisnya itu boleh jadi lirik. Kita boleh nyanyikan. Nadalah. Okey. Salah satunya juga bersenam. Atau apa-apa saja goal yang ia dapat buat kan, macam Puan tadi mengatakan set up goal on a daily basis supaya ia ada jalan, ada goalnya setiap pagi untuk hal seharian itu. Atau boleh membantu individu itu memotivatkan dirinya lah. Jadinya dari sana ia menolong, menguatkan mindanya tu, kesihatan mindanya. Sama juga oleh kerana kita ni di zaman moden kan, kita ni ada banyak equipment, Wi-Fi, 5G, internet. Dari sana individu itu dapat mencari sumber-sumber online resources yang sahih, yang betul lah. Kadang-kadang ada juga social media ni ia punya resources itu indah berapa sahih kan? Jadinya adalah itu based on individuals due diligence lah. Tahu mencari apa yang betul lah. Contoh, kalau kurang pasti boleh approach professionals. Dan juga support groups macam yang saya maksudkan tadi itu talian harapan 145 145 di mana siapa-siapa yang boleh telefon nombor itu termasuk lelaki dengan secara anonymous. Jadi bila rasa selesa kan, individu itu akan jadi lebih mudah untuk mengambil langkah seterusnya, iaitu mendapatkan bantuan daripada ahli profesional kesihatan mental untuk panduan intervensi dan rawatan yang betul. Jadi carilah sumber-sumber yang betul, yang boleh dipercayai, dan pentingnya untuk kalau Nisa sendiri raikan kejayaan kecil. Mungkin bagi Tani mampu untuk bangun setiap pagi dari katil tu perkara biasa-biasa saja. Tapi ada pelbagai individu yang rasanya itu adalah satu perkara yang amat susah untuk mereka lakukan. Tapi kalau pada pagi itu mereka mampu bangun, alhamdulillah kita raikan kejayaan itu walaupun ia sekecil-kecilnya itu juga. Dan pastinya banyak lagi sekali ingin kita tanyakan ya, soalan-soalan kepada Tuan Udi dan Tuan Syakirin, tapi masa tidak memihak pada kita ni. InsyaAllah kita harapkan ini bukan kali terakhir ya, tuan-tuan sekalian datang ke Studio Rampai Pagi untuk mengongsikan info yang begitu menarik sekali ini. Mungkin untuk sebelum kita menutup tirai Rampai Pagi, bukan tirai Rampai Pagi, kita menutup tirai wawancara ini, ada beberapa nasihat atau perkongsian yang dikatakan? Ya, Tuan Ari. Ada message terakhir? Adalah untuk semua kaum lelaki lah. Just want to say, jangan malulah untuk meminta pertolongan ataupun kalau ada kawan atau
janganlah malu untuk bergaul dengan mereka dan bercakap tentang your emotion. Because talking about your emotion ni bukan sesuatu yang atau menunjuk kelemahan, tapi it's I would say very brave lah. Ya, betul sekali ya. Ada satu perkataan itu, brothers get brothers back, macam tu kan. Lurus tu. Ya. Baik, apa-apa ribuan terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita Udi Luqman Basri dan juga Ahmad Syakirin Zulfairi ya, yang bersama kita pagi ini dalam segmen Sihat Minda. Kesihatan mental lelaki, mudah-mudahan dengan perkongsian sebegini akan menimbulkan kesedaran lah di kalangan kita ini akan betapa pentingnya untuk terus menjaga kesihatan mental lelaki ini. Memang kita sedia maklum, lelaki itu memainkan peranan yang sangat besar, khususnya lagi dalam institusi sebuah keluarga. Jadi penting untuk kita ini terus menjaga kesihatan fizikal maupun mental mereka. Jadi kita akan berehat seketika pagi ini dan insyaAllah selepas berita pukul 9 pagi nanti kita akan ada satu lagi ruangan wawancara yang akan kita bawakan kepada Auda penonton. Apapun, jumpa lagi. Assalamualaikum.